أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال إنما يتقبل الله من المتقين. وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله سبحانه وتعالى من إراقة الدم وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang dimuliakan Tuan Imam, yang dihormati lagi dikasihi barisan ahli jawatan kuasa, Surah Al-Islam, dan seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi sedalam-dalam puji dan syukur yang tidak terhingga kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan limpah kurnianya maka Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita semua untuk dilahirkan di kalangan makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang bernama manusia. Sebelum manusia datang ke muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala pernah menghimpunkan kita semua di padang Arafah, di satu tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di kali itulah Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian daripada kita semua, persaksian daripada kita semua. Allah SWT mengumpulkan daripada awal sampai akhir setiap satu daripada zuriat keturunan Adam AS sebelum mereka dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk mereka memakmurkan muka bumi ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di kali itu Allah Subhanahu wa taala telah firman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Maka ketika mana Allah kumpulkan manusia, Allah Subhanahu wa taala telah mempersaksikan zatnya di hadapan sekalian manusia. Maka di kali itu Allah Subhanahu wa taala telah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kamu semua, pencipta kamu, pentadbir kamu, pengurus kamu, yang memberikan makan dan minum kepada kamu, memberikan pakaian dan kenderaan kepada kamu, yang menghidupkan kamu dan mematikan kamu, yang mana hidup mati kamu untuk mencari keridhaan-Mu. Maka di saat itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian roh manusia yang berada di depan Allah Subhanahu wa taala serentak telah menjawab, bala syahidna, bahkan kami bersaksi sesungguhnya engkaulah satu-satunya Rabb kami, yang mana di kali itulah kita melafazkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ya Allah, seluruh solat yang aku kerjakan seumur hidupku nanti ketika mana aku datang ke alam dunia, wa nusuki, dan semua pengorbanan harta diri dan masa yang kami berikan nanti di alam dunia ketika mana kami datang ke sana nanti, wa mahyaya wa mamati, bahkan hidup kami dan mati kami lillahi rabbil alamin, semata-mata untuk mencari redha Allah Tuhan semesta alam. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, di alam roh manusia belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ada apa-apa ujian daripada Allah. Kita belum ada pangkat, belum ada darjat, belum ada harta, belum ada kenderaan, belum ada rumah tangga, belum ada isteri, belum disibukkan dengan kesibukan-kesibukan dunia. Waktu itu belum datang cinta kepada harta dalam hati kita. Maka di saat itu semua manusia telah jawab. Tetapi yang Allah SWT inginkan adalah pembuktian.
pembuktian daripada perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah SWT lahirkan kita semua ke muka bumi ini. Maka ketika mana lahirnya kita ke muka bumi, lahir dalam keadaan kosong, tidak ada apa-apa kemuliaan, lalu Allah SWT bagi berbagai-bagai nikmat kepada kita, nikmat yang tak terjangkau dengan akal fikiran manusia, nikmat yang tak mampu kita nak bilang, nikmat yang tak mampu kita nak hitung. Di antara nikmat yang paling besar iaitu nikmat memakan makanan, yang mana makanan ini ada dua. Satu, makanan asasi iaitu nasi, gandum dan sebagainya. Dengan makanan ini kita dapat meneruskan kehidupan kita sebagai manusia di alam dunia ini. Dan yang kedua, di samping Allah Ta'ala bagi kita makan nasi, makan roti, Allah SWT juga bagi satu lagi nikmat tambahan kepada kita, iaitu nikmat memakan lauk pauk. Nikmat lauk pauk ni Allah Ta'ala bagi sangat istimewa kepada manusia. Daripada kita kecil, daripada kita mula pandai memakan sampailah ke hari ini, tak dapat kita bayangkan berapa jenis lauk yang telah kita makan. Lauk daging, lauk ayam, lauk ikan. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kita daging-daging istimewa rusa daripada hutan bulu tembeling, kadang-kadang kita makan. Ikan kelah kita makan, Masya Allah. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi makan ikan patin sungai, kadang-kadang Allah Ta'ala bagi makan ikan darat. Maka agak-agaknya daripada segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, nikmat lauk yang mana Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran, nikmat ini adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat mendapat binatang ternakan. Sebenarnya ulama beritahu semua binatang tak tunduk depan manusia. Binatang semuanya liar depan manusia, nampak manusia lari. Tetapi dalam banyak-banyak binatang, Allah SWT ciptakan beberapa binatang-binatang ternakan, mereka sanggup memperhambakan diri mereka kepada manusia. Sebab itu dalam surah Yasin Allah SWT firman, awalam yaral insan, tidakkah manusia melihat, anna khalaqna lahum, kami ciptakan untuk mereka itu, mimma amilat aydina, daripada makhluk yang kami ciptakan dengan tangan kami, an'aman, binatang-binatang ternakan, fahum laha malikun, mereka menjadi pemilik bagi binatang-binatang itu. Wadallalnaha lahum, kami tundukkan binatang itu di hadapan mereka. Faminha rakubuhum wa minha yakulun, sebahagian binatang itu menjadi tunggangan mereka, sebahagian binatang rela disembelih oleh manusia, daging mereka dicincang oleh manusia dan dimakan oleh manusia. Maka Allah beritahu lagi, walahum fiha manafi', dalam binatang ternakan itu banyak manfaat untuk manusia, wa masyarib, dan minuman-minuman untuk manusia, susu yang segar. Afala yashkurun, tidakkah kamu mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sepanjang tahun Allah bagi kita makan daging tanpa Allah minta apa-apa pengorbanan daripada kita, sedangkan kita datang ke dunia dah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janji itu tiap-tiap kali semayang kita ulang-ulang lagi. Janji kita bila dulu di alam arwah pernah berjanji, sekarang bila datang ke dunia, tiap-tiap waktu semayang, rakaat yang pertama kita baca doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ingat balik janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dulu berjanji dengan Allah, masa itu di tangan kita ni masih kosong, tak ada apa-apa. Kita pun orang tak kenal lagi masa itu, tak ada pangkat, tak ada kemuliaan. Maka sekarang ni bila mana Allah Ta'ala datangkan manusia ke alam dunia ni tuan-tuan, maka Allah SWT minta pengorbanan daripada mereka untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana kan itulah ulama beritahu, ibadah yang pertama yang ditunaikan oleh manusia dalam dunia ni bukanlah semayang, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Ibadah yang pertama yang Allah Ta'ala syariatkan kepada umat manusia dalam dunia ni adalah ibadah korban. Ibadah korban, ibadah pertama yang ditunaikan oleh manusia dalam muka bumi ini. Sebab itulah ketika mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala campakkan Nabi Adam ke dunia ini, setelah berjumpa dengan Siti Hawa alaihissalam, maka di saat itu Allah SWT kurniakan dua orang anak laki-laki kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Abang yang sulung namanya Qabil, adik ngah dia namanya Habil alaihi wassalam. Maka kedua-duanya membesar. Kalau Nabi Adam lahir-lahir terus duduk dalam surga, tak pernah merasa peluang menjadi petani, tak pernah berpeluang jadi penternak, tak tahu macam mana nak cari rezeki.
Tetapi anak Nabi Adam AS lahir di dunia, Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada mereka, ilhamkan kepada mereka. Sang abang dia diberi ilmu pertanian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu agriculture. Allah Taala ajar kepada abang dia bercocok tanam. Maka mulalah dia bercocok tanam macam-macam sayur. Di antara tanaman yang paling banyak ditanam adalah gandum. Sebab ketika mana dalam hadis ada sebut, ketika mana Nabi Adam AS dicampak ke dunia, Allah SWT bekalkan kepada Nabi Adam benih-benih daripada setiap buah-buah kayu yang ada dalam syurga, sayur-sayur yang ada dalam syurga, semua benihnya dibekalkan kepada Nabi Adam. Nanti sampai ke dunia kamu kena tanam. Nabi Adam tak faham apa-apa lagi waktu itu. Kenapa pula nak makan buah kena tanam? Selama ini aku niat je nak makan buah anggur, dapat anggur. Niat nak makan air, nak makan buah kelapa, dapat kelapa. Niat nak makan durian, dapat durian. Tetapi mengapa pula bila datang ke dunia kena tanam? Bila datang baru dia tahu nak hidup satu-satu pokok ni, pokok buah durian, pokok buah rambutan, kadang-kadang sampai 3 tahun lamanya baru dapat makan. Masya Allah, baru Nabi Adam beritahu susahnya hidup di dunia jika dibandingkan dengan hidup di syurga. Hidup di dunia kalau tak berusaha tak dapat makan. Laparlah, bertahun-tahun tunggu pokok buah ni bila nak berbuah. Lepas berbuah baru dapat makan. Masya Allah. Tetapi Sayyidina Qabil AS, walaupun dia ni dah berjanji depan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi bila datang harta kepada tangan dia, dah mula rasa bakhil tu, rasa tamak dah mula masuk dalam hati dia. Masya Allah, tuan-tuan rahmat Allah, Allah belum uji lagi. Masa itu, masa awal-awal Allah Ta'ala tak uji lagi. Tetapi ketika mana tanaman dia telah menjadi, tanaman telah subur, hasil telah dapat, maka di saat itu Allah wahyukan kepada Nabi Allah Adam AS, perintahkan kepada kedua-dua anak kamu, kalau Sayyidina Qabil AS kerja dia ilmu yang Allah ajar pada dia, ilmu pertanian, maka dia kena korbankan barang-barang pertanian dia, sayur-sayur yang dia telah ditanam. Maka untuk adik ni yang mana Allah telah ajar dia ilmu menternak binatang, ilmu penternakan, Masya Allah, dengan kepandaian dia menternak, akhirnya kambing-kambing dan biri-biri serta lembu dan sebagainya telah memenuhi lembah. Ini semua anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka abang ada sifat tamak, adik ada sifat pemurah. Abang daripada hari pertama bercocok tanam, siapa pun minta aku tak bagi. Ini kerja aku. Adik pula daripada hari pertama dia mula menternak binatang, dia dah tanam niat awal-awal lagi. Ini semua anugerah Allah Ta'ala bagi pada aku. Dulu aku tak kerti apa-apa, aku tak ada apa-apa. Maka sekarang Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah bagi aku begitu banyak sekali nikmat. Bila-bila masa saja Allah telah minta kepada aku untuk aku korbankan sesuatu daripada pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aku akan bagi yang terbaik, yang paling sempurna, yang paling gemuk, yang paling comel daripada biri-biri binatang yang aku ada ni, bila Allah telah minta pada bila-bila masa saja. Maka di kali itulah Nabi Adam menyampaikan firman Allah Ta'ala kepada anak dia. Dan perkara ini Allah sebut dalam Quran. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haq. Wahai Muhammad, ceritakan kepada umat kamu kisah 2 orang anak laki-laki Nabi Adam AS. Cerita sungguh-sungguh, cerita korban ini, hakikat korban ini kepada umat kamu. Idh qarraba qurbanan, ketika mana kedua-duanya mempersembahkan barang korban mereka di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang berlaku bila mana sang abang dia dapat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Abang dia telah masuk ke dalam kebun dan dia cari dalam banyak-banyak gandum yang ada dalam kebun itu, yang paling buruk, yang paling layu, yang paling rendah kualiti dia, maka dibawa untuk dikorbankan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia pun bawa naik sayur-sayur dia, bawa naik gandum-gandum dia ke atas gunung, maka akhirnya telah mempersembahkan ibadah korban untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lama dia tunggu, daripada pagi dia korban sampai ke petang. Biasanya zaman dahulu kala, siapa saja yang buat ibadah korban, maka Allah SWT akan hantar tanda cash, penerimaan tunai daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahawasanya seandainya ibadah tadi ditunaikan dengan keikhlasan, maka Allah SWT terus akan hantar peti untuk menyambar barang korban tersebut dan langsung dipindahkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Daripada pagi dia tunggu sampai ke petang, sampai maghrib. Tiba-tiba tidak ada tanda, tidak ada sign yang menunjukkan Allah SWT menerima korban yang ditunaikan. Maka tiba-tiba marah pula dia. Tadi suruh korban, sekarang bila saya dah korban, Allah Ta'ala tak nak terima pula ibadah korban saya. Maka sedangkan adik dia, bila mana Allah SWT bagi berita, sampaikan berita tentang korban, sang adik merasa sangat-sangat bangga, sangat-sangat gembira. Bertahun-tahun aku tunggu bila nak datang perintah daripada Allah SWT. Maka dia masuk ke dalam dia punya kandang dia. Dia telah ambil bersama dengan dia biri-biri yang paling gemuk, yang paling comel, yang paling sehat. Dia bawa untuk dipersembahkan kepada Allah Ta'ala di atas gunung tersebut. Maka dia telah disembelih binatang tadi. Dengan berkat keikhlasannya, ketakwaan yang ada dalam hati dia, Allah SWT bagi tahu, fatuqum bila bin ahadihima, diterima ibadah salah satu di kalangan mereka, walam yutaqabbal minal akhar, tak diterima ibadah korban daripada yang satu lagi daripada abangnya. Kenapa diterima, kenapa tak diterima? Jawapannya Allah SWT jawab sendiri, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah Ta'ala menerima ibadah yang ditunaikan di atas dasar takwa kepada Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan, bulan Ramadan adalah bulan takwa. Sebab matlamat nak berpuasa, la'allakum tattaqun. Orang nak pergi haji pun bekalan di takwa. Allah kata wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan nak korban pun dia punya syarat dia takwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sebab itu tuan-tuan, kita nak tahu ibadah kita tadi, sembahyang maghrib tadi, diterima oleh Allah Ta'ala ataupun tidak. Macam mana kita boleh tahu? Kita punya ceramah pada malam ini diterima oleh Allah Ta'ala ataupun tidak? Segala amal ibadat kita, sedekah kita, korban kita, baca Quran kita, diterima oleh Allah Ta'ala ataupun tidak? Apa tanda ni tuan-tuan? Yang pertama, bila mana satu orang hamba dibuat yang terbaik, segala ibadah yang Allah Ta'ala perintah pada dia. Waktu baca Quran, baca sungguh-sungguh. Waktu sembahyang, buat sungguh-sungguh. Tawajuh sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Buat dengan sehabis baik. Tetapi dalam keadaan kita buat yang terbaik pun, kita masih bimbang, jangan-jangan kalau ada kekurangan, kecacatan dalam ibadah yang saya buat pada hari ini, boleh jadi sebab kekurangan yang ada tadi Allah SWT tolak, Allah SWT tidak terima ibadah yang saya kerjakan. Dalam keadaan kita beribadah, mempersembahkan yang terbaik, hati masih lagi takut jangan-jangan ada kesilapan, Allah Ta'ala tolak ibadah saya, maka dah tentu confirm ibadah tadi pasti adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah SWT bagi dalam Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya sahaja Allah Ta'ala terima ibadah yang ditunaikan di atas rasa takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, apa yang berlaku bila mana Allah SWT menerima ibadah korban yang dijalankan oleh Sayyidina Habil AS, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menghantar satu kilat, telah menyambar, kilatan telah menyambar binatang biri-biri yang disembelih oleh Sayyidina Habil AS. Maka biri-biri tadi telah dipindahkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semenjak daripada hari itu, selama ribuan tahun lamanya, maka binatang tadi, biri-biri tadi telah dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diminum air-air sungai syurga, kolam-kolam syurga, makan rumput-rumput daripada syurga, udara yang begitu segar di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadikan kambing biri-biri tadi semakin hari semakin sihat, semakin cantik, bertambah lagi kecantikan dia. Maka akhirnya tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, tibalah ketika mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim AS. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kita dalam dunia sebelum kita lahir, kita dah mengaku bahawasanya kita nak serah jiwa raga kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi mungkin sampai hari ini kita belum serah betul-betul lagi. Kita baru serah separuh-separuh. Mana yang kita rasa okey kita serah, mana yang kita rasa tak okey kita tak serah untuk Allah Ta'ala. Walaupun kita dah janji macam tu. Orang yang betul-betul serah jiwa raga dia pada Allah Ta'ala, yang serah keluarga dia pada Allah Ta'ala, contohnya dalam Al-Quran adalah Nabi Allah Ibrahim AS. Dalam Al-Quran Allah beritahu kepada Nabi Ibrahim, idh qala lahu rabbuhu aslim, wahai Ibrahim, serahlah diri kamu bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Maka di kali itu apa kata Nabi Allah Ibrahim? Qala aslamtu lirabbil alamin. Aku serah jiwa raga aku ni bulat-bulat kepada Allah Rabbul Alamin. Maka sekarang Allah Taala nak tengok, bila kita kata nak serah jiwa raga bulat-bulat pada Allah, dah tentu Allah SWT akan hantar ujian. Di sebalik ujian tadi bukan untuk merendahkan martabat kita. Setiap ujian yang datang dalam dunia ni, kan, kat sekolah pun kita bagi ujian dekat anak murid kita, ujian UPSR, PMR, diploma, ijazah, sarjana muda, sarjana, orang kata graduation, post graduate. Semua ujian-ujian yang dibagi, di sebalik ujian tadi ada peningkatan. Nak bagi satu hadiah, Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim berkorban. Di setiap pengorbanan yang Nabi Ibrahim bagi, Allah SWT bagi hadiah kepada dia, hadiah yang sangat mahal. Apabila hamba berjaya berkorban untuk Allah SWT. Maka ujian yang pertama Allah bagi pada Nabi Ibrahim, itu Allah perintahkan dia menjalankan dakwah ila Allah, mendakwah manusia kepada Allah SWT. Nabi Ibrahim nafikan semua berhala-berhala dalam dunia ni. Berhala sikit pun tak boleh bagi manfaat dan tak boleh bagi mudarat. Sampai tahap nak bagi faham mereka, Nabi Ibrahim pecahkan semua berhala, tinggal satu berhala paling besar. Nabi Ibrahim kalungkan tapak di leher berhala tersebut. Maka akhirnya seluruh kampung, seluruh negara telah berkumpul untuk membunuh Nabi Allah Ibrahim AS. Masya Allah, kalau kita tuan-tuan berdakwah semata-mata kerana Allah Ta'ala, maka dalam keadaan kita menghadapi ujian, seorang diri lawan satu negara. Satu negara nak bunuh Nabi Allah Ibrahim AS. Semua orang pakat-pakat kumpul kayu api, telah nyalakan api yang marak menyala macam gunung. Maka di kali itu Nabi Ibrahim ditanggalkan pakaiannya, dipermalukan di hadapan sekalian makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ujian Allah bagi pada Nabi Ibrahim. Nak tengok hati Nabi Ibrahim condong ke makhluk ataupun condong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan yang begitu getir, orang dah letak Nabi Ibrahim dalam lastik yang begitu besar menjadi untuk campak Nabi Allah Ibrahim AS. Tiba-tiba malaikat di langit tak sabar, mereka menangis, mereka meronta-ronta melihat orang kata hamba Allah Ta'ala, Khalilullah, sahabat karib Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedang dalam keadaan begitu kritikal. Ya Allah, izinkan kami bantu Nabi Allah Ibrahim AS. Allah SWT tak suruh, tapi Allah Ta'ala nak tengok, nak beritahu pada Jibril, sekarang aku nak buktikan kepada kamu macam mana tulusnya, ikhlasnya janji Nabi Allah Ibrahim kepada kami di alam arwah dulu. Maka di kali itu Jibril pun datang menawarkan pertolongan. Wahai Ibrahim, perintahkan kami padamkan api, kami padamkan. Buat apa saja kami akan buat untuk bantu kamu. Maka pada waktu itu Nabi Ibrahim AS tanya kepada Jibril AS, wahai Jibril, satu pertanyaan aku nak tanya kepada kamu. Sesungguhnya kedatangan kamu ke dunia ini dengan perintah Allah ataupun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau perintah Allah, aku terima pertolongan kamu. Tapi kalau dengan izin Allah Taala, kamu yang minta, maka baliklah kamu wahai Jibril AS. Kerana kamu pun makhluk, saya pun makhluk, saya tidak perlu pertolongan kepada kamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup dalam diri aku, dalam hidup aku, satu saja Allah Subhanahu Wa Taala. Bila aku dapat Allah, aku dapat segala-galanya. Maka tuan-tuan rahmat Allah, Allah lebih tahu keadaan saya daripada kamu. Baliklah Jibril AS. Masya Allah, malaikat-malaikat pun semua ngiling kepala kalau ikut. Kalau sebagai manusia lah, Masya Allah, ada juga makhluk manusia macam ni dalam dunia. Kita tawar pertolongan. Kalau tuan-tuan berdakwah, tuan-tuan di kampung-kampung, tiba-tiba ada orang nak pukul kita, maka Masya Allah, orang semua nak pukul kita satu kampung. Tiba-tiba datang orang gangster nak bantu kita nak pukul. Siapa? Mana? Cuba beritahu. Siapa tadi yang halau ustaz datang berceramah dekat sini? Masya Allah, kita kata pertolongan Allah telah datang. Pertolongan Allah dah datang bantu kami. Tengok gangster datang nak pukul orang, Masya Allah. Tetapi Ibrahim AS, Nabi Allah Ibrahim AS tak menganggap kedatangan Jibril, malaikat datang nak tolong pun, bagi dia belum lagi. Allah sendiri akan tolong aku. Ternyata bila Nabi Ibrahim sanggup berkorban untuk Allah, Allah Ta'ala bukan nak suruh korban sampai binasa diri. Maka bila dicampak Nabi Ibrahim AS ke dalam api, Nabi Ibrahim sikit pun tak merasa takut, tak merasa bimbang. Bila masuk dalam api, Allah SWT hadiahkan satu karamah, satu mukjizat yang paling besar kepada Nabi Ibrahim AS. Allah langsung berfirman kepada api, Ya nar
wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, jadilah kamu sejuk dan sejahtera kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah bagi layanan syurga, layanan kelas syurga kepada Nabi Allah Ibrahim di dalam api selama 40 hari 40 malam. Bila ditanya kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sepanjang hidup Nabi, sepanjang hidup Tuhan, waktu bilakah rasa hidup yang paling seronok sekali? Dia kata 40 hari 40 malam aku berada dalam api. Aku makan buah-buahan daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah hantarkan telaga daripada syurga, air mata daripada syurga. Allah hidupkan sebatang pokok kurma daripada syurga Allah taala. Allah hantar malaikat menemani aku. Malaikat bagi pakaian kepada aku. Namrud tengok daripada jauh, Ibrahim alaihissalam patut dipermalukan pada hari ini. Ternyata 40 hari 40 malam selepas api padam, Nabi Ibrahim selai bulu roma pun tak terbakar. Ini hadiah yang pertama Allah bagi, dan ternyata lulus ujian nombor 1 Allah bagi pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kalau saya belum tentu lulus tuan-tuan. So campak dalam api, surrender kita sampai kena duduk dalam api 40 hari 40 malam, tak daya kita. Maka tuan-tuan rahmat Allah, ujian nombor 2 Allah bagi pada Nabi Ibrahim. Okey, ujian pertama lulus. Ujian nombor 2, Nabi Ibrahim alaihissalam, masya-Allah, bila kahwin dengan Siti Hajarah alaihissalam, dapat anak nama Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dapat Nabi Ismail, maka Allah SWT perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kalau tadi ujian untuk diri sendiri, sekarang ujian yang Allah nak bagi untuk isteri pula. Nak tengok macam mana ketulusan hati Siti Hajar alaihissalam dengan Allah Ta'ala. Kalau tadi Nabi Ibrahim hati dia memang sikit pun, satu zarrah pun tak lari kepada makhluk bila dia menerima ujian daripada Allah Ta'ala. Sekarang tengok hati Siti Hajar pula. Bila bawa bayi yang masih merah lagi, Allah Ta'ala perintah tinggalkan Palestin. Palestin ni macam Putrajaya, ya tak? Mekah ni pula macam hutan Pahang. Masya Allah, tempat tak ada orang dalam hutan, tak ada kedai, tak ada elektrik, tak ada air, tak ada api, orang pun tak ada. Yang ada rimau ada, macam-macam makhluk-makhluk, binatang-binatang buas. Begitulah keadaannya Nabi Ibrahim tinggalkan Palestin, pergi duduk di, hantar isteri dia pergi ke Mekah. Masya Allah, Mekah waktu itu wadin ghairi dhi zar'in, satu lembah yang tak ada tumbuh-tumbuhan, kosong, padang pasir, batu. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian, hantar isteri duduk kat sana. Kalau kita hari ni hantar bini, elok-elok duduk Putrajaya, hantar bini pergi duduk hutan Pahang tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan balik pula ke sini Putrajaya, maka bini kata, insya-Allah kalau macam ni kita berpisah saja. Ya tak? Senang cerita. Abang memang tak sayang kepada adik dia dah. Sebab itu sanggup hantar kami anak beranak. Anak baru lahir di dalam hutan kena gigit dengan macam-macam, kena nyamuk, denggi macam-macam, nanti mati anak saya. Tetapi tuan-tuan rahmat Allah, Nabi Ibrahim tinggalkan isteri dia, bekalkan satu guni buah kurma. Lepas tu dekat-dekat dia nak pergi, tiba-tiba isteri dia tak tanya banyak, satu soalan je adik dia tanya pada kekanda, Allahu amaraka bihadza, adakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala? Kalau perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi kami terima. Kalau ini semata-mata kerana nak menghidayah kami, tak terima. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tak jawab banyak, hanya angguk saja. Maknanya ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh keyakinan Siti Hajar alaihissalam jawab, idzan la yudayya'na, kalau macam tu Allah Taala tak akan sia-siakan kami. Maka Nabi Ibrahim tinggalkan isteri dia, dia pula berdakwah ke seluruh dunia. 9 tahun lamanya tuan-tuan, Nabi Ibrahim tinggalkan anak dan isteri dia. Masya Allah, 9 tahun membesar Nabi Allah Ismail alaihissalam. Tetapi berkat pengorbanan Siti Hajar alaihissalam, Nabi Ismail yang masih merah ni tadi, Allah SWT bagi satu lagi hadiah nombor 2. Allah Ta'ala bagi hadiah bila mana lulus Siti Hajar dengan ujian ini, Allah bagi hadiah telaga Zamzam, yang mana keberkatan telaga Zamzam sampai hari ini kita dapat lihat dengan mata kita. Kita dapat minum air Zamzam yang penuh dengan keberkatan. Sampai hari kiamat tak ada air yang lebih mulia dalam dunia melebihi air Zamzam yang Allah Ta'ala bagi berkat pengorbanan satu hamba. Sebab itu kita jangan takut nak korban. Sebenarnya di sebalik pengorbanan yang Allah SWT minta daripada kita ni, Allah bagi tahu, la yanalallaha luhumuha, tak sampai kepada Allah daging korban yang kamu korbankan.
Kita sembelih binatang, kita juga yang makan, bukan Allah nak makan. Wala dima'uha, darah pun Allah Ta'ala tak nak juga. Buat apa nak pakai darah? Tetapi Allah Ta'ala nak tengok, walakin yanaluhu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tak apa, ujian nombor 2 lulus juga. Nabi Allah Ibrahim lulus, Siti Hajar lulus. Sekarang nak bagi ujian pada anak pula. Tuan-tuan rahmati Allah, Allah uji satu keluarga Nabi Ibrahim. Mula-mula bila balik, Nabi Ibrahim dah 9 tahun tak tengok anak. Bayangkan rindu macam mana. Bawa Nabi Ismail berjalan, bergandingan tangan, berpimpinan tangan, berjalan-berjalan petang hari. Maka sekarang ni Allah SWT nak tengok, dah adakah setelah 9 tahun berpisah dengan anak, cinta Nabi Ibrahim kepada Allah dah berubah ke, ataupun masih kekal macam biasa. Pada malam itu Nabi Allah Ibrahim AS tidur. Tiba-tiba Allah Ta'ala perlihatkan dalam mimpi Nabi Allah Ibrahim AS, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Sesungguhnya ayahanda melihat pada malam tadi ketika mana ayahanda tidur dalam mimpi, anni adbahuka, ayahanda menyembelih kamu, fanzur madza tara, cuba beritahu kepada ayah apa pendapat kamu. Kalau malam ni nanti tuan-tuan tidur mimpi menyembelih anak sendiri, Masya Allah, tuan-tuan akan tanya ustaz, telefon lah ustaz semalam dia cerita bab korban, kok dia boleh cerita apa tafsir mimpi. Kebetulan ustaz tu pun dia jawab secara zahir, maknanya kena sembelih anak lah juga. Masya Allah. Maka tuan-tuan tak akan percaya dengan saya punya penafsiran mimpi. Saya akan cari ustaz yang betul-betul faham tentang tafsir mimpi. Selagi mana ada ustaz kata kena sembelih anak, selagi itu tak betul ustaz. Kena cari, mungkin ada penafsiran lain. Bila ustaz tu tafsir, yang ni yang betul, yang lain semua tak betul berlaku ustaz. Ya, tetapi Nabi Allah Ibrahim AS bila diberikan diberikan orang kata isyarat oleh Allah Ta'ala untuk sembelih anak, dia tak tanya orang lain dah, tanya pandangan anak dia sendiri. Maka dia kata fanzur madza tara, apa pendapat kamu wahai anak dia kesayanganku. Akhirnya Nabi Allah Ismail AS tahu ini ujian Allah nak bagi pada dia pula. Sebelum ini ayah dah kena korban, mak dah pernah berkorban, sekarang giliran saya pula korban. Maka dia kata, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai anak ayahandaku, lakukanlah, laksanakanlah perintah Allah ke atas anak dia. Satajiduni insyaallah minas sabirin, ayahanda akan dapati anak dia termasuk di kalangan anak yang sabar dan tabah menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kita tengok anak Nabi Allah Ibrahim AS begitu kuat. Hari ni anak kita Masya Allah, hantar belajar tahfiz pun 2 hari pun dah menangis. Nabi Allah Ibrahim AS, anak dia langsung tak menangis, langsung tak takut. Nabi Ibrahim asah pisau sembelih tajam-tajam. Masya Allah, begitu sekali tekad untuk menyembelih, tak ragu-ragu. Kalau ini perintah Allah, kita dah berjanji pada Allah hidup mati kita untuk Allah Ta'ala, maka mengapa kita perlu takut? Akhirnya Masya Allah dibawa ke satu padang pasir untuk sembelih Nabi Allah Ibrahim AS. Semua perkara korban ini berlaku dekat Mekah. Nabi Habil dengan Qabil pun dekat Mekah juga berkorban. Nabi Ibrahim pun korbannya di Mekah. Rasulullah pun korbannya di Mekah. Tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, Mekah dan Madinah ni bumi pengorbanan. Sebab itu diminta orang Islam pergi menunaikan haji, dapat spirit, semangat nak berkorban ni tuan-tuan rahmat Allah. Tengok kesan-kesan sejarah di situ tumpahnya, Masya Allah, darah dan keringat orang terdahulu untuk sebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, bila mana Nabi Ibrahim betul-betul menyerah diri dia pada Allah Subhanahu wa taala, dia dah pasrah dengan perintah Allah, maka dia letak pisau atas leher Nabi Allah Ismail AS. Dia pun mula Bismillahirrahmanirrahim, sembelih Nabi Allah Ismail AS. Ternyata pisau tidak lut, tak lut untuk menyembelih daging yang begitu lembut. Maka akhirnya kata Nabi Allah Ismail, boleh jadi ayahanda tak tergamak tengok muka saya kot, sebab itu ayahanda perlahan je sembelih saya, tak sembelih betul-betul. Maka akhirnya kata Ismail, biar anak dia menerak, potong daripada atas leher ni, Masya Allah, ataupun potong daripada bawah. Maka akhirnya apa yang berlaku bila Nabi Ibrahim mula sembelih dengan penuh ketakwaan, penuh keikhlasan, serah apa yang berlaku pada Allah Ta'ala, kami akan redha. Maka akhirnya tiba-tiba dalam keadaan dia pejam mata, dia merasakan pisau dia telah menyembelih sesuatu yang lembut. Darah mula menyimbah mengalir daripada leher yang disangka leher Nabi Allah Ismail AS. Ternyata di sebalik pengorbanan yang dilakukan pada hari itu, Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan wa fadainahu bidzibhin azim. Kami telah tebus
korban Nabi Allah Ibrahim dan Ismail alaihissalam dengan satu sembelihan yang agung, iaitu Allah Ta'ala ganti balik pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam tadi, sehingga Allah Ta'ala tukar leher Nabi Ismail dengan leher biri-biri yang satu masa dahulu pernah disembelih oleh Sayyidina Habil alaihissalam, dipelihara oleh Allah Ta'ala ribu-ribu tahun dalam surga. Biri-biri yang begitu gemuk, yang begitu cantik, kerana ikhlas Nabi Ibrahim dengan ikhlas Sayyidina Habil itu sama. Akhirnya biri-biri yang sama Allah kembalikan ke dunia. Maka bila Nabi Ibrahim buka mata dia, Masya Allah, begitu besar sekali biri-biri yang aku sembelih pada hari ini. Tak sangka mungkin boleh jadi besar lembu, besar kerbau. Dia punya biri-biri. Terkejut Nabi Allah Ibrahim AS bila tengok Nabi Ismail berdiri tercegat di tepi dia. Masa bila Allah tukar, tuan-tuan rahmat Allah. Macam orang tanya kita lah, macam mana Ustaz aksiden tahun, kita tak reti nak cerita lah macam mana cara aksidennya. Sebab kita pejam mata, sedar-sedar dah memang aksiden dah pun, dah berlaku. Nabi Ibrahim pun pejam-pejam mata. Kalau orang tanya macam mana Allah boleh tukar leher Nabi Ismail dengan leher biri-biri, saya tak reti nak cerita lah macam mana. Sebab tiba-tiba buka mata tengok ni dah mati, yang ni masih hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cerita kepada kita tuan-tuan, pengorbanan, di sebalik pengorbanan ini Allah setelah bagi hadiah yang besar. Dan ujian nombor 4 Allah Ta'ala bagi pada Nabi Allah Ibrahim AS. Lulus dah ujian nombor 3, dah lulus, Masya Allah. Suruh sembelih anak pun sanggup. Maka yang keempat Allah setelah perintahkan Nabi Allah Ibrahim AS, iaitu Allah setelah beritahu wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Ketika mana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membina Kaabah, tuan-tuan rahmat Allah. Nak bina Kaabah senang ke susah? Kalau kita sekarang nak bina apa-apa, telefon je kedai apa ni, hardware, dia hantar kita beribu-ribu biji batu. Tetapi Nabi Allah Ibrahim AS nak bina Kaabah, batu zaman dulu, paku apa, kapak pun tak ada, jentera pun tak ada. Nak potong batu macam mana, nak bawa batu lorinya mana, pikul dengan Nabi Allah Ismail AS, batu besar-besar untuk bina Kaabah. Itu satu ujian yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dah buat Kaabah pun takut lagi Allah, tolonglah terima ibadah yang kami buat pada hari ini. Tolonglah terima masjid yang kami bina pada hari ini, ya Allah. Jadikan dia sebagai tempat ibadah bagi seluruh manusia. Maka akhirnya Allah SWT perintahkan Nabi Ibrahim, setelah mana selesai kamu buat Kaabah, Allah beritahu adzin finnas bil haji, kamu kena panggil manusia menunaikan haji. Maka Nabi Ibrahim AS tanya kepada Allah, ya Allah, suara hamba tak sampai ke mana-mana pun. Kalau kita hari ini menjerit dekat sini, suara kita orang KL pun tak dengar. Tetapi Allah selalu beritahu, tugas kamu hanya melaungkan azan, tetapi tugas menyampaikan suara kamu ke mana-mana adalah tanggungjawab aku. Maka akhirnya Nabi Ibrahim panjat di atas seketul batu. Mula-mula dia melaungkan, manusia melaungkan azan untuk panggil manusia datang menunaikan haji. Yaitu karijalan akan datang kepada kamu, akan datang ke kota Mekah manusia dalam keadaan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, mereka naik unta-unta yang kurus. Ya'tuna min kulli fajin amiq, mereka akan datang daripada ceruk rantau seluruh dunia untuk datang menunaikan haji daripada seluruh pelosok dunia. Nabi Ibrahim waktu itu pun yakin kepada Allah Ta'ala, bila Allah perintah, dah tentu Allah Ta'ala akan sampaikan suara aku ke seluruh dunia, walaupun pada zahirnya tak sampai. Maka di kala Nabi Ibrahim betul-betul nekat, akhirnya Allah telah jadikan satu kemuliaan lagi, iaitu Allah Ta'ala jadikan dunia setelah menjadi tanah yang datar. Tidak ada lembah, tidak ada gunung. Allah SWT mendakkan gunung, Allah naikkan lembah-lembah, sungai-sungai. Sehingga di kali itu Nabi Ibrahim bila diajak manusia menunaikan haji, maka suara dia telah sampai ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, sehingga menjangkau bukan alam dunia semata-mata, tetapi telah masuk suara Nabi Ibrahim masuk ke alam roh manusia. Sehingga roh-roh manusia yang pada ketika itu belum lahir ke dunia, mereka telah menjawab labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Orang yang jawab sekali labbaik, dia akan dapat peluang menunaikan haji satu kali. Kalau jawab lagi banyak kali labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, maka dia akan peluang menunaikan haji banyak kali dalam seumur hidup dia. Maka akhirnya tuan-tuan rahmat Allah, maka ketika mana Nabi Ibrahim telah berkorban untuk Allah Subhanahu Wa Taala,
dengan hati sikit pun tak ragu, hati dia penuh dengan takwa, keikhlasan, hanifan muslimah, maka di kali itu Allah bagi hadiah yang keempat. Di sebalik pengorbanan Nabi Allah Ibrahim AS, Allah hadiahkan dia satu gelaran. Allah bagi tahu, inni ja'iluka linnasi imama, aku jadikan kamu sebagai imam bagi seluruh manusia sampai hari kiamat. Dengan berkat keikhlasan kamu, kejujuran kamu, ketulusan hati kamu dengan aku, maka di dunia ini aku jadikan kamu sebagai imam bagi manusia. Setelah kamu mati, Allah angkat Nabi Ibrahim duduk di langit yang ketujuh, beribadat bersama dengan para malaikat di Baitul Ma'mur sana. Tuan-tuan rahmat Allah, inilah di sebalik pengorbanan yang Allah telah suruh kita buat, rupanya Allah nak hadiah benda yang sangat besar kepada manusia. Habis cerita Nabi Allah Ibrahim AS, Nabi Ismail AS, Siti Hajar AS, 5 orang telah berkorban dalam dunia. Maka tibalah giliran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkorban. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita bandingkan layanan Allah yang Allah bagi kepada dia dengan layanan Allah bagi kepada kita, macam mana? Berapa jenis lauk tuan-tuan makan tiap-tiap hari tuan-tuan? Kita boleh bilang lauknya asing, ikan lagi, ayam lagi, daging lagi, masuk sambal lagi, dengan ulam lagi, air panas lagi, air sejuk lagi. Masya Allah tuan-tuan rahmat Allah, layanan yang Allah bagi kepada kita terlalu banyak. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, penghulu bagi sekalian Nabi dan para Rasul, penghulu bagi jin dan manusia, Allah SWT kadang-kadang 2-3 bulan sekali Allah telah bagi makan Nabi Sallam, dapat merasa makan daging, dapat merasa makan lauk. Tuan-tuan rahmat Allah, kita hari ini tak merasa. Kami belajar di Pakistan dulu, kadang-kadang seminggu 2 kali dapat merasa makan daging. Daging pula seketul besar ni, seketul besar ni kongsi 3 orang. Seketul besar ni kongsi 3 orang. Yang lain gulai dia air saja, tak ada apa-apa. Kari campur air, campur garam, lepas tu itulah dia punya. Kongsilah 3 orang, roti bagi 3 keping makan. Maka tuan-tuan rahmat Allah, baru kita tahu nilai lauk yang Allah telah bagi kepada kita. Kalau selama ini kita tak tahu nilai lauk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isteri Nabi kata kadang-kala, walaqad atat alayya 30 yawman wa lailatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah datang dalam hidup aku 30 hari 30 malam, mali wali bilalin ta'amun, saya dengan Bilal tak ada apa makanan untuk kami makan di rumah kami, melainkan sejemput makanan yang Bilal kepit di celah ketiak dia. Makanan tadi selama sebulan kami kongsi 2 orang. Ini makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah isteri Nabi beritahu, ra'aitul hilal, kami tengok anak bulan yang pertama muncul, bulan Zulhijjah muncul. Thummal hilal, bulan Muharram pula muncul. Thummal hilal, bulan Safar pula muncul. Ma'uqila fi abiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min nar, tak dinyalakan api di rumah Nabi sallam untuk memasak sebarang makanan. Isteri Nabi bagi tahu, seumur hidup kami sampai Rasulullah meninggal dunia, isteri-isteri Nabi tak pernah merasa makan tepung-tepung yang diayak dengan sempurna. Cuma yang kami mampu, kami bakar gandum tadi, bakar. Akhirnya mana yang dapat kami tiup dia punya debu-debu dia, maka selebihnya kami makan. Makan gandum yang tak diayak, yang tak digiling sama sekali, yang biasanya ulama kata gandum itu orang bagi makan kepada unta-unta. Itu yang Nabi dan isteri Nabi makan seumur hidupnya. Ini mujahadah Nabi sallallahu, pengorbanan. Tetapi dalam keadaan itu Allah beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna a'tainakal kautsar, kami bagi banyak sangat nikmat kepada kamu wahai Muhammad. Masya Allah, kita kalau kita fikir secara logik, macam mana Allah kata Allah bagi banyak nikmat pada Rasulullah. Rumah Nabi SAW kalau berdiri, kepala mencecah atap. Kalau baring tidur tuan-tuan, isteri Nabi tidur dengan Nabi SAW, kepala kena ke dinding belah sini, kaki kena dinding belah sini. Nabi nak sembahyang tahajud pada satu malam, Nabi terpaksa kuiskan kaki Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kerana begitu sempitnya ruangan untuk mereka tidur. Kadang-kadang bilik Nabi SAW cuma muat untuk duduk 4 orang saja dalam bilik Nabi SAW. Tetapi Allah SWT beritahu, inna a'tainakal kautsar, kami bagi banyak nikmat kepada kamu wahai Muhammad SAW.
maka untuk bersyukur di atas nikmat yang kami bagi kepada kamu. Fasholli li rabbika wanhar, tunaikan sembahyang sunat Aidul Adha 2 rakaat sebagai tanda kamu bersyukur dengan nikmat yang kami bagi kepada kamu. Dan satu lagi amalan kamu kena buat, wahai Muhammad, wanhar, sembelihlah binatang korban sebagai tanda kamu bersyukur dapat makan lauk. Pasal selalu kami bagi makan lauk kepada kamu, sedangkan kadang-kadang lauk pun tak ada. Isteri Nabi hidangkan cuka kepada Rasulullah SAW dalam keadaan waktu yang sangat-sangat lapar, perut yang sangat-sangat memerlukan makanan. Isteri Nabi hidangkan cuka. Nabi SAW tak marah pada isteri dia. Apa kata Nabi SAW? Ni'mal idam al-khallu, lauk yang paling sedap, yang paling baik dalam dunia adalah cuka. Nabi malu nak tanya pada Allah, mengapa pada hari ini makan nasi tak ada lauk? Mengapa hari ini tak ada roti? Mengapa hari ini tak ada air nak diminum? Kadang-kadang Nabi SAW berlapar, Fatimah lapar, kesembilan isteri Nabi dalam kelaparan, Sayyidina Hasan dan Husain dalam kelaparan. Tuan-tuan rahmat Allah, pernah satu kali tuan-tuan Nabi balik ke rumah, sehingga Nabi tengok semua ahli keluarga dalam kelaparan. Maka akhirnya keluar sedikit suara keluhan daripada hati Nabi SAW, mengeluh, kasihan tengok anak dan isteri. Tiba-tiba kata ulama, kedengaran dalam riwayat para sahabat, kedengaran suara seumpama orang kata kilat halilintar, sabung menyambung di langit, seumpama dunia dah hampir nak kiamat. Rupanya para malaikat sedang menangis dan gelisah melihat penderitaan yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka di kala itu Allah telah hantar 2 orang malaikat, Jibril AS dan malaikat Mikail AS, turun kamu ke dunia, tanya kepada kekasih kami, wahai Muhammad, adakah kamu redha dengan ujian yang kami bagi kepada kamu di saat ini? Seandainya kamu tak redha, maka kami bersedia untuk tukarkan gunung-gunung di kota Mekah dan Madinah untuk dijadikan intan belian, supaya kamu dapat gunakan untuk sara keluarga kamu dan menyebarkan agama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu Nabi SAW tanya pendapat Jibril AS. Jibril tak cakap apa-apa. Jibril tundukkan tangan ke tanah, antawadha ya Muhammad, bertawaduklah kamu wahai Muhammad. Maka di kala itu Nabi SAW beritahu Allah Subhanahu wa taala, inna Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala khayyarani, Allah bagi pilih kepada aku, baina an akuna abdan nabiyyan, sama ada aku nak jadi hamba dalam masa yang sama menjadi satu orang nabi, au akuna malikan nabiyyan, ataupun aku jadi raja macam Nabi Sulaiman, dalam masa yang sama aku jadi nabi Allah Subhanahu wa taala, kaya juga jadi nabi ataupun miskin jadi nabi. Maka di kali itu aku pilih untuk jadi satu orang hamba yang miskin, satu orang hamba dalam masa yang sama menjadi nabi Allah Subhanahu wa taala, supaya satu hari Allah bagi makan kepada aku berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari yang kedua Allah telah tak bagi makan kepada aku ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mana aku menghadapi kelaparan. Biasa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikat perut dengan 2 batu. Sahabat Nabi tunjuk pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami lapar, seketul batu kami ikat di perut untuk hilangkan kelaparan. Tetapi Nabi SAW buka baju dia, ternyata ada 2 ketul batu diikat di perut Nabi. Maknanya dah 2 hari Nabi SAW tak menjamah sebarang makanan, tuan-tuan rahmat Allah. Tetapi dalam keadaan itu, bila mana Allah kata wanhar, berkorbanlah kamu, macam mana Nabi sambut Nabi sambut tawaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Sayyidina Habil alaihissalam korban seekor, Sayyidina Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bila suruh korban, dia korban Nabi Allah Ismail alaihissalam. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam, bila mana Allah perintah dia wanhar, sembelihlah kamu binatang korban, Nabi telah beli 100 ekor unta untuk dikorban pada tahun Nabi mengerjakan haji. 100 ekor unta, bayangkan berapa ratus ribu, berapa ratus ribu, berapa juta duit ringgit kalau kita beli dengan harga ringgit, tuan-tuan rahmat Allah. 100 ekor unta, dan Nabi SAW beli 2 ekor biri-biri yang sangat hebat, yang sangat gemuk, yang sangat comel untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, sebenarnya dalam korban ini Allah telah nak tengok siapa di kalangan kita yang berperwatakan macam perwatakan Sayyidina Habil alaihissalam, siapa di kalangan manusia yang berperwatakan macam Sayyidina Qabil alaihissalam. Kalau kita korban masih kedekut lagi tuan-tuan, berarti kita ni sama macam Qabil alaihissalam, patut kita malu pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita disuruh korban, diberikan galakan untuk berkorban, kita berazam, berniat untuk korban sungguh-sungguh macam mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia beli, masya-Allah. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala, aku tengok Nabi beli 2 ekor biri-biri yang sangat gemuk, yang mana dia berjalan yamshi ala sawat, dia berjalan kaki 3 hitam,
satu kaki putih. Dan di dahi biri-biri Nabi ada tompok putih, yang mana yang zuru fi sawad, dia melihat pun dalam kehitaman, maknanya mata dia warna hitam. Tuan-tuan rahmat Allah, ini ciri-ciri biri-biri yang Nabi SAW beli. Maka akhirnya Nabi SAW telah sembelih yang pertama. Bismillah, ya Allahu Akbar. Ya Allah, binatang ini untuk diri aku sembelih. Yang binatang yang kedua, Nabi sembelih, ya Allah, ini untuk keluarga aku dan untuk umat aku yang tak mampu untuk berkorban, maka aku sembelihkan untuk mereka semua. Tengok macam mana sayang Nabi kepada kita. Kita belum lahir ke dunia, tetapi Nabi dah fikir mungkin ada di kalangan umat aku yang mampu berkorban. Alhamdulillah mereka akan berkorban. Tetapi yang tak mampu berkorban, Nabi siang-siang lagi, awal-awal lagi dah bantu kita untuk berkorban. Betapa jauhnya pandangan Nabi SAW, betapa cintanya. Kita lahir 1400 tahun kemudian, Nabi SAW telah korban siap-siap bagi orang yang fakir, miskin, yang tak mampu berkorban, supaya Nabi SAW tak nak umat dia bersedih hati pada hari raya korban. Orang lain mampu berkorban kerana kami orang susah, kami orang miskin, kami tak mampu berkorban. Tuan-tuan rahmat Allah, tanda orang tu bersedia, bergembira untuk berkorban, salah satu daripada tandanya, kata ulama, dia sendiri ambil tanggungjawab untuk sembelih binatang tadi. Nabi SAW telah sembelih hampir 60 ekor unta. Nabi sembelih dengan tangan dia sendiri. Rasulullah SAW, Masya Allah, saya pengalaman paling kuat 5 ekor je, 3 ekor je sehari boleh sembelih. Ya, pernah sekali, jarang-jarang, kadang sepanjang tempoh raya tu 6 ekor kita sembelih ataupun 5 ekor. Tapi satu hari kita mampu sembelih 2 ekor saja. Lebih lepas pada tu terbaringlah kita. Masya Allah, nak tumbangkan lembu, nak sembelih lembu, perlukan motivasi yang kuat, hati yang cekal. Kalau tengok darah pun takut, Masya Allah. Memang tak mampulah, tak layak untuk kita jadi tukang sembelih. Tuan-tuan rahmat Allah, maka Nabi SAW telah sembelih. Selebihnya Nabi bagi pisau kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Maka masa Nabi SAW bagi pisau kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, Nabi pesan, selepas daripada ini, jangan bagi upah kepada tukang sembelih dan jangan bagi upah kepada tukang lapar sedikit pun daripada daging korban ini, kerana kami dilarang untuk melakukan demikian. Sebab apa tuan-tuan? Setelah korban, kalau Allah Ta'ala nak tengok hati kita, orang tukang sembelih, adakah setelah sembelih binatang masih sayang lagi ke tidak kepada binatang dia? Dan tukang lapar pun kadang-kadang sambil melapar pun ada juga hati, keinginan nak dapat daging itu perasaan Allah Ta'ala tak mahu. Sebab dalam korban ini yang dituntut ketulusan hati kita, berkorban semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekarang setelah itu tibalah giliran kita semua untuk berkorban. Tuan-tuan rahmat Allah, kalau Nabi SAW nak korban tadi, cukup satu perkataan, wanhar, berkorbanlah kamu. Nabi telah sembelih 100 ekor unta. Rasa-rasanya kita pada tahun ini, kalau Allah SWT suruh kita korban, dah dengar lagi wanhar lagi, dengar lagi ayat la yanalullah luhumuha lagi, dengar lagi kelebihan-kelebihan korban. Yang mana Nabi SAW ketika mana ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah korban ini wahai Rasulullah? Cuba beritahu kepada kami. Nabi SAW telah jawab, sunnatu abikum Ibrahim, korban ini sunnah bapa kamu Nabi Allah Ibrahim AS. Sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berapa ganjarannya kalau kita korban? Apa pahala yang Allah nak bagi kepada kita umat akhir zaman kalau kita berkorban? Nabi SAW beritahu, bikulli sya'ratin hasanatun, setiap helai bulu yang ada pada binatang korban tadi, Allah bagi satu hasanah kepada kamu. Yang mana Allah SWT sebut dalam Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha, siapa buat satu hasanah, di sisi Allah dia telah membuat 10 hasanah, dan setiap satu daripada 10 hasanah tadi pula dilipat kali gandakan kepada 10. Satu helai bulu 100 pahala Allah Ta'ala nak bagi kepada umat akhir zaman. Bayangkan berapa helai bulu ada pada lembu, berapa helai bulu ada pada biri-biri, pada kambing yang kita nak korban. Kalau orang cerdik, tuan-tuan rahmat Allah, dia tak kisah setakat nak bagi satu bahagian 400 setengah, 500 setengah. Sekarang ni zaman ekonomi meleset tuan-tuan, semua orang pakat-pakat nak simpan duit. Ya, kita sangka makin kita simpan, makin banyaklah duit kita. Itu sifat manusia. Dan syaitan pula dia beritahu, Allah sebut dalam Quran, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan selalu menjanjikan dia menjanjikan kemiskinan kepada kamu. Ini pada waktu biasa bolehlah nak korban, tapi waktu duit Malaysia tengah jatuh ni, currency kita kena jatuh ni, kena simpan duit, takut kemudian apa-apa berlaku. Sebenarnya tuan-tuan rahmat Allah, kalau Nabi Ibrahim berkorban, tak takut ke dia?
Tak takut ke mati anak, tak takut ke Rasulullah korban 100 ekor, tak takut ke miskin. Dalam sebelum ini makan pun 2 bulan sekali. Sebenarnya tuan-tuan dah macam Allah, Allah nak tengok. Nabi SAW ketika mana ditanya oleh satu orang sahabat, ayu sedekati afdal ya Rasulullah, sedekah mana yang paling afdal? Nabi kata ada 4 ciri-ciri sedekah yang paling afdal sekali. Yang pertama kata Rasulullah, wa anta tasaddaqa wa anta sahihun, kamu bersedekah dalam keadaan sihat. Kalau dalam keadaan sihat macam sekarang sedekah okey. Esok dekat nak mati baru nak sedekah. Ini tanah abah yang kat sini nak wakaf untuk madrasah. Ini tanah apa kereta abah ni nak bagi dekat ini. Ini abah punya ni kebun ni nak bagikan ni. Itu dah tak ada guna tuan-tuan rahmat Allah. Yang kita nak ni sekarang masa tengah sihat je lah. Masa kita tengah sihat kita bersedekah. Masa tengah sihat ini kita berkorban. Yang kedua, wa antasihun syahihun, hati kita rasa kedekut, rasa tamak dengan harta yang kita ada tadi. Masya Allah, duit 3,500 ni ada simpan dalam bank, ajak-ajak nak bayar muka motor kita, boleh beli motor. Maka tuan-tuan rahmat Allah, sedangkan kita nak duit tadi sahihun syahihun, kita sangat-sangat tamak dengan duit tadi. Wa ta'malul ghina. Yang ketiga Nabi kata, kamu bersedekah dalam keadaan mengharap nak jadi kaya. Kita kalau simpan duit ni mungkin dapat 300,000, boleh jadi 500,000. Kalau boleh nak simpan lagi. Maka kata Nabi, bersedekah dalam keadaan kita mengharapkan kaya. Wa takhshal faqr, kamu takut untuk jadi orang miskin. Kalau kita bersedekah, kita berkorban dalam keadaan 4 ini, Masya Allah, ini pengorbanan yang paling besar sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu sahabat Nabi ada 10 bagi 10. Itu sahabat Nabi tak tinggal sama sekali. Sebab itu tuan-tuan rahmat Allah, Nabi beritahu setiap satu helai bulu Allah Taala bagi 100 satu hasanah yang menyamai 100 ganjaran. Sahabat Nabi tak puas hati lagi, ya Rasulullah, itu bulu kasar. Ya, kalau bulu roma macam mana? Bulu halus-halus dekat pipi, dekat telinga, dekat hidung, dekat mana-mana tu bulu halus. Itu dapat pahala juga ke Rasulullah? Nabi kata bikulli sufin hasanatun. Setiap suf, bulu-bulu yang halus ni pun dapat juga satu hasanah lagi. Sonok sahabat-sahabat Nabi. Dalam waktu yang lain Nabi SAW beritahu, ma amila ibnu Adam yauman nahri, tidak beramal satu orang anak Adam pada hari raya haji, ya, ahabbu ila Allah Subhanahu wa taala, amalan yang lebih Allah Taala suka, yang lebih Allah cintai, min iraqatid dam, daripada menumpahkan darah binatang korban. Apa yang akan kita dapat? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, wa innaha latati yaumil qiyamah, sesungguhnya binatang tadi akan muncul pada mahsyar nanti, pada hari kiamat nanti di padang mahsyar, biquruniha, dengan tanduk dia macam mana tanduk di dunia ini, wa azlafiha, dengan kuku dia, dengan kasut dia, wa ash'ariha, dengan bulu dia. Walaupun kita dah makan, kita dah apa semua, binatang tadi dah hilang tuan-tuan rahmat Allah, tetapi tetap nanti di padang mahsyar binatang nanti akan tampil di depan Allah SWT sebagai saksi kita telah berkorban untuk Allah SWT. Bahkan ulama beritahu, itulah binatang yang akan jadi kenderaan kita nanti di padang mahsyar. Sebab Nabi SAW ada menyebut dalam sepotong hadis, iaitu sesungguhnya nanti di padang mahsyar 3 golongan manusia akan berjalan di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Sinfan yamshi ala rukban, satu golongan akan berjalan di atas tunggangan masing-masing. Rasulullah SAW akan berjalan naik unta yang diperbuat daripada emas. Maka kita naik kenderaan apa? Itu binatang-binatang yang kita korbankan. Sebab itu kalau nak korban, cari yang gemuk-gemuk. Kalau cari yang kurus-kurus, nanti nak berjalan perjalanan 1000 tahun di padang mahsyar, 50,000 tahun nak menghabiskan masa di padang mahsyar, dan juga kita nak sampai ke syurga Allah Ta'ala 91,000 tahun. Kalau tolak dengan 40 tahun, maknanya 51 tahun lebih, 51,000 tahun lebih kita nak berjalan di padang mahsyar. Maka kalau ada kenderaan, alhamdulillah. Sebab itu kena cari yang gemuk-gemuk, yang sihat-sihat. Maka kita ni kata tahun lepas saya korban dah Ustaz, dapat dah seekor. Maka kita tak tahu lagi tahun lepas takwa ke tak takwa. Kita sembelih tu rasa macam mana perasaan kita, kedekut ke tak kedekut lagi dalam hati kita, seronok ke, bangga ke, ataupun sedih, ataupun rasa macam sayangnya lah binatang ni, kenapa kita sembelih dia. Kalau rasa sayang lagi pada harta, tahun ni buat lagi supaya dia mudah-mudahan tahun ni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi golongan Nabi kata berjalan di padang mahsyar jalan kaki. Satu lagi golongan berjalan dengan muka. Maka kali itu kalau kita nak naik kenderaan, Masya Allah, saya tak katalah kongsi-kongsi ni bahagian 7 bahagian ni, saya tak kata tak boleh.
Tapi boleh jadi nanti kena kongsi lah 7 orang naik 1 ekor lembu kan. Jadi penat sikit kita punya tu, lambat sikit perjalanan 7 seaters. Yang sekali kita nak single seater saja, tak? Macam kereta sport tu 2 orang je boleh duduk kat tu. Belah belakang tak bagi orang lain duduk. Jadi kalau boleh nanti di padang mahsyar nak jalan laju-laju, masya-Allah kita bagi kenderaan kita ni seekor lembu RM3,500 tu kita sorang je lah. Isteri kita satu lagi. Masya-Allah, lagi banyak korban, lagi bagus. Kita hari ni duduk tuju satu ekor je kita setiap masa. Bila kita nak naik sikit, Nabi SAW 100 ekor unta Nabi korban pada 1 tahun. Tuan-tuan rahmatullahi sekalian. Jadi kerana itu Nabi SAW beritahu lagi di antara kelebihan berkorban ini, sebelum darah yang pertama, titisan darah yang pertama jatuh ke tanah, titisan yang pertama itu Allah Ta'ala sambung dan Allah Ta'ala simpan di satu tempat yang khusus. Kalau kita tasawurkan, kita gambarkan, seumpama seolah-olahnya Allah telah simpan di dalam satu bekas yang begitu rapi sebagai bukti forensik nanti di padang mahsyar. Oh, kamu korban. Ya betul. Apa bukti? Ini kambing ada, lembu ada, lepas tu darah dia pun ada. Darah tu akan fresh lagi. Macam mana bau kita korbankan, bau kita sembelih masih panas lagi darah itu, tuan-tuan rahmatullah. Ini begitu hebatnya ibadah korban. Maka sebab itu Nabi pesan bagi orang yang berniat nak berkorban. Jadi orang yang belum niat lagi tahun ni, tuan-tuan, yang belum mendaftar lagi, insya-Allah masa masih ada lagi. Duit tak banyak, cari 2-3 hari RM400, RM400.5. Saya ni macam saya sebut tadi lah, saya tak suka kongsi-kongsi. Jadi kalau tak dapat beli seekor lembu, saya bawa di tempat untuk saya sendiri seekor kambing. Harga RM800. Untuk saya lah, untuk kita sendiri. Kalau kita cakap-cakap cerita hak korban, terlupa diri sendiri pula. Itu masuk neraka pula. Jadi sebab itu, tuan-tuan rahmat Allah, masya-Allah kita korban. Pesanan Nabi SAW bagi mereka yang nak berkorban, insya-Allah, yang pertama daripada 1 Zulhijjah sampailah kita sembelih binatang, selesai lapar, selesai pembagian, barulah kita dibolehkan untuk kita memotong ataupun melicinkan bulu-bulu dan juga kuku yang ada pada badan kita. Kalau selagi tak tu, selagi itulah makruh, tuan-tuan rahmatullah. Dimakruhkan kita memotong bulu-bulu, rambut, janggut, misai, kuku, apa-apa saja bulu-bulu yang ada di badan kita ni, jangan kita sentuh selagi kita tak menyembelih. Bagi orang yang berniat nak bersembelih, tujuan dia apa? Supaya syariat nak membezakan antara orang sembelih dengan orang tak sembelih, antara orang berkorban dengan orang tak berkorban. Dah tentu ada beza. Takkan muka sama handsome je belaka. Dah tentu orang yang nak korban ni biar dia serabai sikit, supaya nanti ini orang nak korban ni, masya-Allah, orang tepi dia akan picit ni, ini masya-Allah, ni orang korban ni. Yang kita yang tak korban ni, yang licin je ni, kita pula rasa malu. Saya ni betul lah, saya ni memang lemah iman saya. Ustaz dah cerita buat korban pun tak teringin lagi nak korban. Jadi kan sepatutnya kita rasa malu pada Allah Ta'ala. Tahun ni, ya Allah, ruginya saya tak dapat korban. Kalau tak dapat korban, kena menangis, kena rasa sedih. Mungkin ada salah silap saya yang menyebabkan Allah SWT tak izinkan saya berkorban pada tahun ini. Tuan-tuan rahmat Allah, yang kedua, disunatkan kepada kita juga binatang yang kita nak korban tadi, kita bela sekejap 2-3 hari, biar kita rasa kasih sayang kita dengan binatang tadi, ada ta'alluq. Kalau tidak macam sekarang, tuan-tuan, nak sembelih pukul apa, Ustaz? Nak sembelih pukul 8, pukul 7 boleh hantar. Pukul 7 boleh hantar, tapi tak ada apa-apa lah. Turun daripada lori je, lepas tu terus baringkan dia sembelih. Jadi kalau nak sembelih 100 ekor unta pun tak ada masalah. Sebab apa? Tak ada kasih sayang lagi. Macam Habil tadi dah bela daripada kecil, dah sampai besar, cantik pula, yang paling lawa sekali, itu saya bagi untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itu 2-3 hari sebelum kita sembelih binatang, kalau tuan-tuan duduk Putrajaya tak boleh nak buat, ya. Nanti marah pula jiran sebelah, bela kambing, malam 3 malam dia menjerit. Masya-Allah, 3 malam kita ni bila lah nak sampai takbir ni, sebab dah rasa dah tak tahan dan malu dengan jiran. Tuan-tuan rahmatullah, kalau kita nak sembelih di kampung, tak apa. Di kampung ni seminggu pun tak apa, orang tak kisah. Lembu kita bising, kambing kita bising, tak menyakiti jiran. Tuan-tuan rahmatullah, kita bela sikit, bagi makan dia, bagi minum dia, uruskan sikit dia, jaga dia, maka akhirnya kita akan dapat lihat dah ada sikit sayang dalam hati kita.
Kalau di Pakistan pengalaman kami duduk di sana dulu, kalau hari raya korban selalunya memang kita tak baliklah, balik raya puasa. Jadi tengok raya korban, bila mereka nak korban, kadang-kadang begitu bangganya mereka, mereka kalungkan apa, bunga-bunga tu, bunga-bunga yang macam yang selalu dia kalung kat leher orang tu, itu dipakaikan. Bukan sunnah, tapi nak cerita pada kita kebanggaan tadi, kegembiraan dapat berkorban. Badan lembu tu pula dicat sikit, warna merah, warna hijau, ya, macam-macam. Dan anak-anak ni kadang-kadang dibawa jalan lembu tu keliling kampung, menandakan begitu bangganya kita. InsyaAllah keluarga kami pada tahun ini, walaupun miskin, orang Pakistan lagi miskin tuan-tuan daripada kita, orang sana lagi tak ada duit, tetapi mereka bangga sepanjang tahun kami kerja dapat kumpul duit untuk korban beli lembu pada tahun ini. Masya Allah, dapat keliling kampung. Itu satu kebanggaan tuan-tuan. Kita ni orang Malaysia lagi kaya tuan-tuan, rasanya nak beli 3 ekor pun tak ada masalah. Tapi kadang-kadang tak ada target, tak ada fikir untuk itu, kita kata cukuplah orang lain korban. Satu keluarga kita ni adik-adik ramai, seorang wakil, tak jadilah macam tu. Tuan-tuan rahmat Allah, kalau boleh setiap rumah satu wakil korban untuk satu keluarga kita. Kalau Nabi Ibrahim korban, Allah Ta'ala bagi hadiah tuan-tuan. Kita sekarang ni, kita cuba tengoklah, hari ni Imam Masjid Negara pun kena tampar tuan-tuan. Maksud nak cerita pada kita musibah yang menimpa kita sekarang ni banyak tuan-tuan rahmat Allah, ya. Kejatuhan nilai ringgit, macam jatuh keren pula di Mekah, macam-macam musibah yang mana hari ni cara nak menyingkat musibah itu macam mana orang beriman buat, iaitu banyakkan korban tuan-tuan, banyakkan kita berinfak jalan Allah Ta'ala. Sebab di sebalik infak kita ni tadi, Allah Ta'ala akan tukar musibah menjadi rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi selalu saya sebut, bulan Zulhijjah ni adalah bulan yang terakhir dalam kalender Islam tuan-tuan rahmatullah. 1436 ini bulan yang terakhir sekali, ujung dah ni. Kalau kita nak tahun yang 1437 Hijriah ni, bulan Muharram akan datang, Allah bagi berita gembira pada kita. Tahun ni semua sedih, MS370, MS17, semua sekali berita sedih-sedih Allah bagi kat kita ni tuan-tuan. Maka kalau kita nak berita gembira tahun depan, Allah bagi minyak turun, GST pun tak ada, apa itu tak ada, ini tuan-tuan, bukan nak cerita politik, minta maaf, tapi ini salah satu daripada tanda yang mana kita sekarang dilanda oleh Allah Ta'ala dengan ujian yang besar. Jadi untuk mengubah benda ni, kita kena banyakkan korban untuk agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak korban, banyak infak, banyak doa, banyak sembahyang hajat, banyak bertaubat istighfar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tuan-tuan rahmat Allah, disunatkan juga untuk bagi orang yang nak berkorban, kalau dia tak mampu nak menyembelih, dia kena menyaksikan sendiri upacara pengorbanan tadi. Satu hari Sayyidatina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, dia nak berkorban. Maka waktu itu dia duduk kat satu tempat. Nabi kata, bangunlah kalau nak korban, pergi tengok itu macam mana darah tadi mengalir, binatang korban, kerana nanti dia di pada mahsyar akan jadi saksi kepada kamu pada hari kiamat. Fatimah pergi tengok. Sebab itu kalau perempuan pun berkorban, kita disunatkan datang pergi tengok. Jangan takut, ya. Kadang-kadang perempuan takut nak tengok, kita nak dapat ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW pesan dalam hadis, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah suruh kita berbuat baik dalam segala benda. Fa idza zabahtum fahsinu dzibha. Bila kamu nak sembelih, sembelih elok-elok. Jangan menyakiti tubuh badan lembu korban. Kalau kita menyakiti, di mana tak takwa jugalah dalam kita punya ibadah tadi, tak ada takwa juga. Binatang tu luka-luka, kadang-kadang kita tengok dekat kampung, masya-Allah, ekor pun ditarik, kaki pun tarik, tekan pula dengan kayu, tekan pula orang duduk atas macam-macam tempat. Lembu tadi pun dah luka-luka hidung dia. Macam mana tuan-tuan nak dapat takwa dalam kita punya ibadah kita? Kadang-kadang ada juga doa-doa kita baca, selalu kita dengar bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' was-sami'ul 'alim. Maka kadang-kadang binatang tu boleh jadi jinak pun ada, ya. Yang kita tengok dalam YouTube, dia baca dekat kambing, tiba-tiba kambing tu jadi diam je. Saya sepanjang sejarah menyembelih, satu kali je saya tengok lembu tu betul-betul diam. Langsung tak berbunyi, langsung tak bergerak. Kita tarik dia pun dia diam, sembelih pun dia diam, tak meronta-ronta. Itu sekali lah sepanjang sejarah. Tapi ada kali pernah juga sembelih kambing, dia meronta-ronta sampai terpotong jari sendiri.
luka pun pernah, ya. Itu keadaan kita dalam menyembelih. Tuan-tuan rahmatan, bagaikan binatang tadi, hadapkan ke arah kiblat, baca doa inni wajjahtu wajha lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian sambung lagi baca doa Allahumma hadza minka wa laka, ya Allah, binatang korban ini datang daripada sisimu ya Allah, kami kembalikan kepada Engkau ya Allah, kami pulangkan kepada-Mu ya Allah. Bismillah ya Allahu akbar. Orang sekeliling pun bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, sebagai tanda kita bersama-sama mempersembahkan ibadah korban untuk Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala terima ibadah korban kita, Allah terima roh binatang korban tadi sampai naik ke langit. Tuan-tuan rahmatullah, maka setelah selesai sembelih disunatkan pula kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna kama taqabbalta min Ibrahim khalilik, ya Allah, terimalah ibadah korban kami sebagaimana Engkau telah terima ibadah korban daripada Nabi Ibrahim kekasih-Mu ya Allah. Maka setelah itu kita boleh bagikan daging binatang korban kepada 3 bahagian. Maka setelah bagi pada 3 bahagian, 1 bahagian kita boleh ambil untuk diri kita. Tetapi afdalnya kata ulama, dah korban ini kita korbanlah tu. Itu yang terafdal. Jangan minta-minta lagi. Kadang-kadang kita korban dah. Tapi kadang-kadang kita minta datang kat Tuan Imam. Tuan Imam, kalau saya nak 5 tu boleh tak? Saya nak bahagian tu boleh tak? Bahagian ni saya nak boleh tak? Akhirnya tuan-tuan rahmat Allah, kita dah korban tapi sayang pada binatang tu, sifat kedekut tamak tu masih belum habis lagi. Sedangkan matlamat berkorban nak buang cinta kepada harta dalam hati kita. Jadi sebab itu, kalau kita ni nak ambil untuk bahagian untuk diri kita, sama ada ulama kata kita maafkan, tak ambil langsung, itu paling baik. Ataupun kalau ambil pun sikit je lah ambil. Saya tak kisahlah Tuan Imam bagilah bahagian mana pun, saya nak sikit tu untuk keluarga saya, bukan apa-apa pun. Ini sekadar nak suka-suka saja. Yang lain saya sedekahkan semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, ini yang paling afdal sekali. Tapi kalau kita lemah iman tuan-tuan, tak apalah, ambil 1/3 untuk kita, tetapi yang lebih tu kita bagi sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. 1 bahagian bagi untuk fakir miskin, 1 lagi bahagian hadiah kepada rakan, orang jiran tetangga kita, orang yang kaya pun kita bagi, tak ada masalah. Tetapi orang yang kafir, orang tak beriman pada Allah Ta'ala, mereka bukan ahli ibadah, jadi mereka tak layak nak makan daging korban dan daging akikah yang kita sembelihkan, tuan-tuan rahmat Allah. Maka setelah kita korban, insya-Allah, mudah-mudahan kita sama berniat, 1 keluarga, pengorbanan yang kita buat pada tahun ini adalah supaya mudah-mudahan Allah SWT bagi kepada kita berita-berita yang menggembirakan. Allah telah selamatkan keluarga kita daripada malapetaka, daripada musibah, daripada bencana, dan Allah SWT terima ibadah kita sebagaimana Allah SWT terima ibadah daripada Nabi Allah Ibrahim AS Khalilullah. Jadi kerana itu insya-Allah tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, mudah-mudahan Allah SWT bagi kekuatan kepada kita semua, saya bercakap dan tuan-tuan yang mendengar, untuk kita sama-sama berkorban. Dan selain daripada itu tuan-tuan rahmat Allah SWT juga menerima ibadah korban kita, dan ibadah korban yang dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Dan mudah-mudahan Allah SWT terima duduk kita pada malam ini daripada maghrib sampai isya. Sekian dulu aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhirul akhirin wa ya rahimal masakin wa ya dzal quwwatil matin wa ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna kama taqabbalta min Ibrahim khalilik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma waffiqna wa waffiqal muslimina jami'an lima tuhibbu wa tarda bil qawli wal 'amal wal fi'li wan niyyati wal huda innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ta'ala ala khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.